Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tiba masanya PAS dilabelkan sebagai parti ekstrim. Sangat betul dan sangat tepat. Pakatan Harapan sudah biasa sebenarnya ditomah dengan pelbagai tuduhan oleh PAS. Pemimpin amanah juga menerima pelbagai gelaran oleh pemimpin PAS. Semua itu diterima dengan sabar sehingga kadang-kala marah juga penyokong kepada pemimpin yang asyik memaafkan fitnah yang diulang-ulang. Namun kali ini Presiden PAS mengeluarkan kenyataan yang membuatkan pemimpin UMNO kepanasan satu badan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin nampaknya berang dengan kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang bahawa Perikatan Nasional adalah satu pakatan kesederhanaan yang ditubuhkan sebagai perikatan menentang parti-parti ekstrim. Memandangkan Barisan Nasional adalah parti yang tidak berada dalam pakatan tersebut secara tidak langsung dan turut bermaksud bahawa Barisan Nasional adalah parti yang ekstrim, ujarnya. Muhammad Khalid menafikannya. Sudah tentu pandangan sebegini tidak wajar. Barisan Nasional bukan parti yang ekstrim atau menyokong ekstremisme. Jika tidak, mana mungkin selama 61 tahun rakyat Malaysia memilih Barisan Nasional dan bukannya PAS? Saya rasa semua orang tahu jawapannya itu. PAS tidak pernah menang besar dalam mana-mana PRU kerana kepada orang Melayu dan rakyat Malaysia secara umumnya, PAS adalah parti dengan ideologi Islam yang ekstrim. Mereka tidak yakin PAS boleh menawarkan solusi untuk Malaysia dengan komposisi kemajemukannya yang kompleks, tegas Muhammad Khalid. Menurut beliau, walaupun PAS sudah wujud berpuluh tahun dengan Islam yang dicanangkan sebagai landasannya sekalipun, majoriti orang Melayu tidak pernah menerima PAS sebagai parti yang boleh mewakili mereka. Sekarang PAS berkicau seolah-olah ia sederhana dari yang sederhana. Tetapi rekod dan prestasi PAS jelas menunjukkan bahawa ia bukan parti sederhana, dakwanya. Kata Muhammad Khalid, PAS mungkin kelihatan sederhana hari ini bukan kerana ideologi dan pendekatan politiknya, tetapi kerana parti itu menyedari bahawa untuk terus diajak menjadi kerajaan, ia terpaksa menjadi sederhana. Dalam pemerhatiannya, PAS memiliki rekod penyertaan dengan beberapa perikatan untuk melunakkan persepsi radikalnya, termasuk merangkul erat DAP sebagai sekutunya. Jadi apabila parti di luar pakatan yang disertai PAS dilabel sebagai parti ekstrim, maka saya teringat bidalan orang tua-tua mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih sindir pemimpin UMNO itu. Adakah UMNO baru mengenali PAS di bawah pimpinan Hadi atau ini hanya sandiwara sempena pilihan raya negeri Melaka? Pemimpin PAS tahu apapun kata nista mereka terhadap UMNO, tiada pemimpin UMNO yang berani bertindak. Ini kerana UMNO takut PAS akan menarik sokongan mereka kepada parti itu jika perbalahan antara mereka merebak di luar Facebook. Situasi ini berbeza dengan pendirian Pakatan Harapan terhadap Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional. Dakwaan pemimpin Perikatan Nasional termasuk Ketua Penerangan PAS, Kamaruzaman Muhammad, bahawa gerombolan itu telah menjalankan tugas dengan cemerlang tak kala memegang tampuk pemerintahan umpama satu lelucon sahaja. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang dikeluarkan pada 28 Oktober mendedahkan hutang persekutuan pada tahun 2020 adalah berjumlah 879.560 bilion ringgit, iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Pada 2020, pinjaman baharu adalah berjumlah 194.555 bilion ringgit berbanding 138.559 bilion ringgit pada tahun sebelumnya, iaitu meningkat sejumlah 55.996 bilion ringgit atau 40.4%
tegas LKAN. Katanya dalam pengauditan pematuhan terhadap kementerian dan Jabatan Persekutuan pula, jumlah semakan audit bagi 8 tajuk pengauditan bernilai RM899.44 juta, sejumlah RM620.07 juta dikesan membabitkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran. Pembayaran tidak teratur itu termasuk RM499.18 juta melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN menurut laporan LKAN. MKN di bawah bidang kuasa pengerusi Perikatan Nasional, siapa lagi kalau bukan Tan Sri Mahyadi Mat Yassin. Pendedahan ini tidak termasuk penggunaan wang rakyat untuk menggunakan kenderaan welfare dan kerja-kerja ubah suai pejabat yang tiada kena-mengena dengan kecemerlangan menjalankan tugas. Itulah makna songsang, cemerlang bagi pendukung Perikatan Nasional. Berkempen tak salah, berbohong itu berdosa.